Hai, Assalamualaikum semua. Baik, Assalamualaikum. Baik, selamat kita bertemu kembali ya. Sambut dulu ya. Okey. Okey, kita berjumpa kembali ya dalam episod Paint with Style. Baik, Assalamualaikum. Kita bertemu kembali ya. Paint with Style ya. Baik, episod seterusnya saya ialah melukis portrait juga. Tak tahulah kebelakangan ini banyak tempahan-tempahan melukis portrait daripada rakan saya. Ini adalah pasangan suami isteri ya, yang sangat saya hormati, dan kedua-duanya adalah bekas guru, dan isteri dia tu adalah rakan semasa saya sesama mengajar di IPG ya. Sama-sama mengajar di IPG, seorang guru ataupun seorang pensyarah yang saya kagumi dari segi kredibiliti dia untuk dalam pentadbiran ya. Saya nak share sikit ya, bagaimana saya melukis portrait ini. Dan warna yang utama sekali ialah warna. Macam dalam episod saya yang sebelum pada ni, iaitu portrait Sakinah ya. Portrait Sakinah tu saya dah tunjukkan ya warna-warna yang saya gunakan, dan terutamanya warna kulit ya. Tapi episod kali ni juga saya cuba tonjolkan ya warna-warna yang saya gunakan juga ya, iaitu terutamanya kalau kita lihat di sini ada dua wajah yang berbeza ya, dari segi jalinan, dari segi warna ya. Sebab kalau kita lihat yang wajah lelaki ni, suami dia tu, dia agak, kulit dia tu agak sawo matang sikit ya, okey. Tetapi sawo matang dia tu kita tidak menggunakan warna yang gelap ya, gelap. Dan kalau kita lihat pada isterinya, okey, pasangannya tu dia seorang yang berkulit putih, okey, cerah kulit dia tu. Jadi senang kita nak melahirkan warna-warna dia tu. Tetapi ada setengah pelukis tu dia lebih gemar ya melukis wajah yang kulit gelap ya. Saya tahu sebab apa. Mungkin pada saya lah ya, mungkin kerana banyak jalinan ya, dari segi warna kulit ya, okey, gelap sikit, masak sikit ya. Kalau yang kulit cerah ni dia tak banyak warna yang kita masukkan ya. Dia berbeza ya dua ni ya, dari segi penggunaan warna. Sebagai contoh ya, macam yang lelaki ni, okey, suami ni, saya banyak menggunakan saya gunakan warna ni ya, macam biasa, okey, ni ya, Prussian blue, warna ni pun ada, okey, warna ini merah pun ada, okey, merah yang musimi punya. Tetapi tempat-tempat yang gelap tu saya guna hanya bukan warna ni saja ya, dua ni ya. Saya tak guna warna coklat. Kalau kita lihat tidak ada warna coklat ya. Dan warna dia tu agak masak, jadi saya campurkan juga warna ni ya. Ni tiga color ni, dia jadi lebih gelap. Tapi yang perempuan ni dia tak banyak color ni, tapi dia banyak menggunakan warna ini ya. Okey, ini warna dia untuk kulit wanita ya. Dan bila kita cerahkan, kita masukkan putih, dan bahagian yang yang gelap tu sikit tu, okey, kalau kita lihat dia lembut lagi ya, berbanding dengan sini gelap ya, gelap, sini dia lembut sikit ya. Dan kita banyak menggunakan putih campur dengan merah ya, okey, putih dengan merah, terutamanya bahagian yang bahagian dahi dia tu, okey, kawasan kulit gelap tu ya, kawasan yang gelap berbayang tu ya, okey, nampak dia kemerah-merahan, ini pun kemerah-merahan ya. Berbanding yang ini dia banyak gelap ya, okey, banyak biru ya, ataupun banyak warna ungu. Boleh juga guna warna ni ya, okey, okey, ungu ya. Ingat tadi hitam, ini bukan hitam ya. Okey, tengok ini kawasan hidung ni ya, bayang hidung ni gelap. Berbanding yang ini dia lebih lembut color dia. Sebab melukis kulit
lelaki dengan wanita ni dia berbeza ya. Biasa wanita ini dia lebih lembut ya, sapuan dia tu lebih lembut ya. Kita banyak menggunakan glazing ya, glazing dengan scumbling ya, okey, lembut dia. Berbanding dia dengan yang lelaki tu dia banyak ada kesan-kesan ekspresionis kita panggil ya, ada kesan-kesan kasar dia tu ya. Kalau kita tengok dekat ni dia ada nampak dia punya textured colour tu ya, sebab dia nampak kasar. Lelaki tu nampak kasar sikit. Jangan lukis lelaki yang kulit dia lembut itu, kalau kata nak macam makan bapuk pula kulit ya, lelaki ni lah keras sikit kulit dia. Jadi kita nampak dua beza yang agak keras ya, okey, dari segi tekanan warna, sini agak keras, sini agak lembut, licin sikit ya, kawasan dia tu licin sikit. Okey, baik. Untuk latar belakang ni, okey, ada setengah tu kenapa saya curahkan di sini ya. Saya cerahkan di sini ni adalah kerana untuk nak timbulkan bahagian ini ya, bahagian yang gelap ni ya, okey. Ini bahagian yang gelap supaya dia nampak gelap tu nampak menonjol sikit ya. Okey, belakang, lepas tu belakang tu nampak jauh sikit ya. Okey, begitu juga dengan sini. Dan atas tu adalah gelap. Nah, gelap ni macam biasa ya. Kita saya gunakan warna ni, okey. Phthalo blue dengan Wendy brown ya, Wendy brown ataupun Wendy brown ni. Okey. Lepas tu saya campurkan sikit merah dalam dia ya. Okey. Kenapa ada merah? Kerana kalau kita lihat wajah dia ni ada merah. Ini dia panggil harmoni ya. Latar belakang dengan image yang kita buat tu mesti ada apa ni, kaitan dengan warna-warna kulit dia tu. Sebab tu apa ni, kita nampak lukisan tu nampak harmoni. Dia tak terlalu apa ni berlawanan dengan image ni. Faham? Supaya warna latar belakang dengan warna image tu dia nampak macam ada kaitan ya. Faham? Okey. Cerahkan di bahagian ini, nak timbulkan bahagian tu. Baik, kalau tengok pakaian ni saya macam biasa ya, saya tidak beri penekanan kepada pakaian ya. Memang saya tak bagi penekanan. Begitulah lukisan saya biasa ya. Kalau saya buat tu kadang-kadang atas permintaan atas pelanggan saya lah. Kalau dia nak lukis baju pakaian tu lengkap lah ya. Okey. Baik, begitu juga dengan kalau kita tengok spek di sini ni, kita lihat sebelah ni dia agak besar sikit, ni kecil sikit kerana muka dia tu agak ke sana sikit ya, agak ke kanan sikit ya. Okey, dia mengiring sikit, lepas tu bahagian ni nampak besar sikit. Okey, kalau kita sama besar dia nampak tak ikut susunan ataupun bentuk image tadi. Jadi lukisan ini saya ambil masa lebih kurang dalam 3 hingga 4 hari ya untuk melukisnya. Penonton boleh melihat bagaimana proses nak buat hasil karya ini. Okay? Dan sebenarnya kalau bila saya lukis tu, bila saya scan kulit dia tu saya dekat ni, kita akan lihat ada kedutan-kedutan tu. Jadi saya taklah detail sangat kedutan. Okay? Kerana image ni image kecil ya. Jadi kalau image tu besar, mungkin kedutan tu kita boleh buat lagi ya, nampak lebih jelas. Jadi penonton semua, saya harap bolehlah melihat proses daripada awal hingga akhir lukisan ini disiapkan secara time lapse ya. Dan jangan segan-segan, jangan silu-silu untuk subscribe, untuk like, untuk share. Kita sama-sama mendapatkan ilmu tentang apa-apa sahaja, terutamanya dalam melukis portrait ini. Okey, sekian daripada saya dan selamat menonton ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.